perniagaan pada kenyataan waqi'i. Saya sakut situ. Dia kena kapuh situ. Jadi kita niat nak berniaga serta kita tu melaksanakan amal perniagaan pada kenyataan waqi'i. Maknanya kita tu buat sengoti. Niat nak berniaga, apa tu jalan sengoti, damnunkan sengoti berniaga tu. Bukan niat nak berniaga tak ada wak hijau tu tak. Niat nak berniaga, apa tu jual sengoti, jalan sengoti, jalan cara nak berniaga tu sengoti. Jadi niat dengan pelaksanaan tu dia kena kapuh sekali itu. Kekes sekali. Barulah jadi perniagaan kita tu perniagaan yang diwajibkan zakat bila sampai nisab dia nya, dia sampai hur dia. Ini syarat penting ni. Jadi syarat berniaga, niat berniaga untuk mendapat kelabaan serta melaksanakan amal perniagaan pada kenyataan waqi'i. Lepas tu kita laksanakan, kita pertibat bin kuamcing. Tibat sungguh. Buat sungguh. Kerana hakikat perniagaan itu mengandungi dua unsur. Ni dia. Kerana hakikat berniaga ni duduk dua ni. Dua unsur ni hakikat berniaga. Bila niat berniaga kena ada dua ni lah. Apa dia? Kerana hakikat perniagaan itu mengandungi dua unsur tersebut. Iaitu niat perniagaan untuk mendapat kelabaan dan melaksanakan perniagaan secara amali pada kenyataan waqi'i. Ini hakikat nego. Nego iaitulah kita niat nak buat benda tu, lepas tu kita buat sengoti. Itu unsur menego. Unsur perniagaan. Jadi bila kita niat nak menego, kena adalah dua-dua unsur ni. Oleh itu, mari kita tengok sebagai nak jelas tentang niat dengan pelaksanaan kan petibat cing dan kan cing tu bagaimana cara dianya dan bagaimana perkara yang mana akan tak jadi menego. Jadi untuk nak menjelaskan benda ni, katanya dengan itu maka tiada memadai pada perniagaan itu hanya satu unsur sahaja tanpa yang satu lagi. Kalau itu tak jadi menego. Kalaulah ada sahaja apa dua tu. Niat nak menego, tak nak buat perkara, niat nak menego, tak jalan menego, tak jadi nego. Jadi ada tidak ada satu lagi, maka tidak dikatakan perniagaan. Ia kena ada dua tu. Maka tidak dikatakan barang perniagaan ini sebagai nak ujelah gambar rupa tu. Maka tiada dikatakan barang perniagaan sekiranya seseorang itu membelinya atau membeli sesuatu untuk digunanya. Seperti dia membeli metukar untuk dinaikinya. Di samping itu ia berniat sekiranya dia mendapat laba, dia akan menjualnya. Jadi tadi kita katakan bahawasanya unsur nego itu dua itulah. Niat nak menego, lepas tu pelaksanaan menego. Ada apa dua tu tak ada menego. Dengan itu maknanya maka tidak dikatakan barang perniagaan sekiranya seseorang itu membelinya, beli barang berniaga itu, seorang itu beli barang untuk digunanya. Kita beli pada asal nak guna, nak pakai. Kita beli nak pakai. Itu niat mula-mula nak pakai. Seperti dia membeli metukar untuk dinaikinya. Kita beli kereta untuk nak naik. Beli kereta untuk nak naik, beli motor untuk nak naik. Hak tu niat asal. Dia nak naik. Di samping itu ia berniat sekiranya dia mendapat laba dia akan menjualnya. Lepas tu kalaulah ada orang nak beli laba, aku nak jual. Maknanya kereta kita beli itu menego kedok dia. Kita beli untuk nak naik. Tapi kalau ada orang nak beli laba daripada aku beli itu, aku nak jual.
Jadi barang ni tak dibilangkan barang berniaga. Sebab kita niat mula-mula kita nak naik. Naik lagi. Setahun, 2 tahun pun tak ada ke nak beli. Kan naik kau beli niat nak naik. Bukan nak jual. Ada tak? Ni ada ni pak kita ni. Ya. Yeah. Beli kereta niat nak naik. Tapi kalau beli niat nak nego, jadi nego lah. Ni beli niat nak naik. Tapi kalau ada laba nak jual. Tu je. Maka barang itu adalah tidak dikatakan barang perniagaan. Tak kata berniaga dak. Beli cicing beli nak bakar. Tapi kalau ada orang nak beli laba, aku nak jual. Tu bagi hal-hal duk tangih misal. Ikutlah apa saja. Maka barang itu tak dikatakan barang berniaga. Kalau jual pun tak ada kena zakat lah. Sebab kita beli mula tu kita nak bakar. Tapi ada orang minta nak beli ke mahal, kita jual lagi. Okey. Jelas itu tak? Adapun sekiranya ia membeli beberapa buah metukar untuk dijualnya. Ni, dah balai ni. Adapun sekiranya ia membeli beberapa metukar ataupun beberapa buah metukar untuk dijualnya dan mendapat laba padanya, tetapi dia menggunanya untuk dirinya sehingga mendapat kelabaan yang dikehendaki, lalu dia akan menjualnya. Maka kegunaan itu tidaklah mengeluarkan dia dari barang perniagaan. Maka dia tetap menjadi barang perniagaan. Kerana perniagaan itulah niatnya pada asal dan permulaannya. Kalaulah seorang itu beli kereta banyak utih, niat jual. Ada kereta tu, ada kereta borang, ada kereta kura, ada kereta gapo, ya niat jual. Beli itu nak jual. Adapun sekiranya ia membeli beberapa buah metukar untuk dijualnya dan mendapat laba padanya, tetapi dia menggunanya untuk dirinya sehingga mendapat kelabaan yang dikehendaki. Tapi belum pada jual tu, dia guna dulu. Dia niat nak jual, nak berniaga dah, tapi sama tara nak laku tu, nak pakar dulu. Pakar. Kereta dia beli banyak-banyak buah tu. Pakar tu, sama tara nak laku, bila laku dia jual. Bila siapa laku, gaya nak tu dia jual lah. Jadi mula-mula niat tu nak jual, nak berniaga. Sebelum pada laku, dia guna. Sehingga mendapat, tetapi dia menggunanya untuk dirinya sehingga mendapat kelabaan dia dikehendaki, lalu dia akan menjualnya. Ini guna dulu sehingga dapat laba yang nak tu boleh jual. Maka kegunaan itu tidak mengeluarkan dia dari barang perniagaan. Kalau itu dia guna tu tidaklah menolak daripada perniagaan, tak keluar daripada kata ia berniaga juga. Walaupun dia guna. Sebab dia niat mula lagi nak jual, nak berniaga. Walaupun dia guna cuan duk guna tu, dikira kata cuan dia dak berniaga juga dah. Sama tara nak laku barang ya. Dia guna sama tara dia guna tu. Maka dia tetap menjadi barang perniagaan. Jelas tak? Kerana perniagaan itulah niatnya pada asal dan permulaannya. Sebab pada asal dia niat berniaga. Pakar tu adalah pakar sama tara nak laku. Dan niat nak jual dah. Supalah orang berniaga cicim mah ni, cicim dia apa, banyak orang yang beli untuk nak berniaga. Ya pakar dulu sama tara kaneki, ada 2-3 orang jari dia tu, ya pakar. Pakar tu supaya kata tunggu masa nak laku ya. Bila laku jual, maka wajiblah dia tu keluar zakat. Tak keluarlah benar tu daripada kata barang berniaga, maka wajiblah zakat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesekian, hubungan dengan syarat zakat perniagaan ini. Syarat pertama iaitulah syarat niat serta melaksanakan perniagaan itu sengoti. Maka itulah syarat pertama. Syarat yang kedua genap haul. Tak payahlah cukup setahun mengikut hitungan qamari. Ini merupakan syarat umum dululah. Maknanya syarat yang kedua untuk zakat niaga ni cukup tahun.
cukup setahun. Kita nak mula kira meniaga tu bulan gapo, bulan Ramadan ke bulan Muharram ke bulan gapo, kira tu hitungan qamari. Ikut bulan qamari hitungan ikut bulan Islam. Ikut bulan Islam qamari ni. Supaya kita kira mukra kumpa Januari Februari ni itu bulan hitungan bulan Syamsi. Cara perhitungan Syamsiyah. Hari ni kita qamariyah ialah bulan Islam. Itu syarat yang kedua cukup haul. Mana cukup setahun. Kalau tak cukup setahun lagi tu tak kena zakat. Yang ketiga sampai nisab. Sampai nisab. Dikirakan nisab itu mengikut nilai harga emas atau perak. Jadi nisab ni mengikut harga emas atau harga perak yang kita cara dulu. Kalau harga emasnya sekian, kalau harga peraknya sekian, maka bila sampai nisab tu kita kena keluarlah. Tak sampai nisab tak kena keluar. Dan nilai harga perak lebih memberi manfaat kepada fuqara dan masakin. Dan nilai harga perak lebih memberi manfaat kepada fuqara dan masakin. Kita nilai harga perak adalah lebih bagi faedah masakin.
boleh habis dulu. Boleh nak kira. Pasal payah sikit pendapat Ibn Abbas ni. Segi nak pertibak. Maknanya laku dulu baru kira. Supaya dapat yakin bahawa penilaian itu sempurna ke asas harga yang hakiki yang dijualnya. Dia yakin kata kita nilai itu mengikut harga sengoti dah. Baju jual sengoti dah. Jadi pendek katanya kalau nak kira tu supaya Ibn Abbas ni supaya tak kira atas harga kita jual sengoti lah. Kita jual sengoti. Jadi jual sengoti. Barulah kita tu keluar zakatnya. Maka rasanya pendapat Ibn Abbas ni susah sikit kita nak nilai dengan barang yang mana ada dalam kedai kita tu. Sebab barang belum habis lagi. Nak tunggu laku dulu tu tak ada apa lah. Tunggu laku bila nak habis. Barang kita banyak. Stok lagu dalam gudang kita tu. Ya tak? Itu adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tak apalah. Kita kata pendapat Ibn Abbas tu payah nak tatbik. Kita tengok pendapat jumhur tadi. Kira dengan harga pasaran, harga jual pada masa kita keluar zakat tu. Kita jual banyak mana, dan kedai-kedai ramai-ramai pun jual lah mana. Kita jual lah tu, kedai-kedai ramai-ramai pun jual sepatu juga. Maka kita pun kira nilai harga tu lah. So, itulah. Yang ketiga, mengikut pendapat setengah ulama, Ibn Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid dia mari pendapat yang tiga ni. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid dia mari pendapat yang tiga, katanya bahawasanya dinilainya dengan harga yang dibelinya. Jadi barang niaga kita tu hak tak habis lagi tu kita kira dengan harga kita beli hari tu. Tak ada kira harga kita jual dak. Kita beli harga 500, kita jual harga 700. Maka kita nilai harga zakat kita ni barang kita ni dengan harga kita beli hari tu. Nak nilai harga jual? Tak. Sebab kita tak jual lagi barang. Hak beli siratlah beli, hak jual tak lagi. Ini adalah pendapat setengah ulama. Pendapat setengah ulama. Mengikut apa yang dipaparkan, dikemukakan oleh Ibn Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid juzuk 1 muka 496. Nampak tu tak? Jadi maknanya gambar kitanya kita dapat tengoklah dua lah cara-cara kasarnya. Kita buat Ibn Abbas. Kerana Ibn Abbas dia payah nak kira hak dia tu. Kalau aku dulu payahlah. Kita kata bagi ada. Maka mereka pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab ni dikeluarkan zakat mengikut nilai harga pasaran. Dia jual pada masa tu. Harga jual. Kira harga jual. Beli 500, jual 700, kira harga jual. Bagi ada kedai kita ada banyak mana, kita jual harga 700, kira 700 lah. Walaupun tak jual lagi. Walaupun tak jual lagi. Pendapat yang kedua ialah nilai mengikut harga kita beli. Kita beli 500, kira 500. Barang kira-kira 500, harga 500, tubik 1 juta dalam kedai kita. Kalau kira harga 700 adalah 1.500.000 misal, atau 1.700.000 kalau mengikut harga hak kita jual. Ada. Itulah dua pendapat ulama. Ya. Lepas tu kita nak pakai hak mana kita ni? Aku tanya pokok kita berniaga nak pakai hak mana? Dua pendapat ni. Pakai mana dua pendapat? Nak pendapat jumhur kan nak pakai pendapat setengah ulama tu. Kalau kita orang berniaga. Barang ada stok dalam gudang tu banyak. Ada. Banyak dalam gudang, barang dalam gudang. Nak kira zakat, kira harga jual. Bukan kira harga beli tak. Nak ada itu. Itu pendapat jumhur ulama. Marilah kita perhatikan, kita renung, perhatian. Dalam muzakirah kita tu silap huruf, silap titik dah. Perhatian tu turun ubah ta dulu pada ya. Perhatian. Perhatian. Mari kita ambil renung, kita perhati tengok antara dua pendapat ulama tadi, antara jumhur ulama dengan setengah ulama. Mengikut pendapat yang pertama, mengikut pendapat kebanyakan penulis berkenaan zakat pada masa sekarang, bahawasanya mereka mengikut pendapat jumhur ulama
pada menilaikan harga barang perniagaan itu dengan harga yang dijual mengikut pasaran seketika hendak mengeluarkan zakat itu. Alhamdulillah. Mengikut pendapat kebanyakan penulis, banyak orang menulis hari ini, ulama-ulama muasyirin, ulama-ulama yang mana ada sekarang ni, yang dalam buku-buku tulisan mereka, kebanyakan ulama yang menulis pada hari ini hubungan dengan zakat ni, berkenaan zakat pada masa sekarang ini, orang betul habaq zakat sekarang ini, bahwasanya mereka mengikut pendapat jumhur ulama. Boleh katakan kebanyakan penulis tulis habaq zakat berniaga ni kata nak nilai harga barang kita nak berniaga tu bila cukup hol ialah mengikut pendapat jumhur ulama. Ialah dengan harga hak dia akan jual, harga pasaran. Pada menilaikan harga barang perniagaan itu dengan harga yang dijual mengikut pasaran, mengikut harga jual pada masa itu seketika hendak mengeluarkan zakat itu. Inilah kita dapati pendapat kebanyakan penulis-penulis hubungan dengan zakat pada masa sekarang ini. Mereka tidak mengemukakan dalil yang jelas daripada kitab dan sunnah dan lainnya pada menguatkan pendapat mereka. Tapi sesiapa tulis pun tak ada bagi dalil. Tak ada dalil, tidak ada dalil daripada kitab, daripada Quran dan daripada hadis yang boleh menguatkan pendapat mereka tu. Yang nak boleh mengukuhkan pendapat mereka, tak ada juga dalil. Dalil Quran pun tak ada, dalil pada hadis pun tak ada. Yang boleh pegang kata nak keluar zakat, menilaikan harga barang ada dah tu dengan harga jual pasaran pada masa tu, tak ada dalil pada Quran pun tak ada, pada hadis pun tak ada. Yang nak boleh menguatkan pendapat mereka itu. Tapi semua kebanyakan penulis tu adalah mengatakan kena keluar, kena kira mengikut nilai harga pasaran. Supaya pendapat jumhur ulama kita hak dulu. Tapi dalil tak ada siapa yang ada dalil. Oleh itu ternyatalah bahawa masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas yang jelas dan tetap padanya. Dengan itu kita dapatlah ini masalah ijtihadiyah. Nah yang tetap tak ada, nah yang teria tak ada. Cakap tu masih mesti ijtihad. Ada, masih ijtihad. Dia. Nah yang jelas tak ada. Daripada kitab pun tak ada, daripada sunnah pun tak ada. Dan mungkin ada tu daripada asal lebih kurang. Itulah maknanya kita dapati pendapat yang pertama. Dengan itu adanya khilaf di dalam kalangan ulama. Sebab itulah kita dapati ada khilaf ulama. Sebab tak ada dalil jelas. Tak ada dalil yang tegas. Maka ada khilaf ulama. Mengikut pendapat saya sendiri ni, mengikut pendapat, bila kita perhati sini, saya ada lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwasanya penilaian harga barang perniagaan itu adalah mengikut harga yang dibelinya, bukan harga yang dijualnya. Ini mengikut pendapat saya ikut pendapat setengah ulama tu. Jadi pendapat saya tak pakallah pendapat jumhur ulama tu. Kenapa pendapat setengah ulama yang dibawa oleh Ibn Rusdi itu adalah lebih cenderung pada pendapat tu. Maknanya barang kita tu kita nilai dengan harga hak kita beli. Hak kita beli. Bukan dengan harga hak kita nak jual. Kerana beberapa sebab. Sebab saya pilih pendapat ni kerana beberapa sebab. Ada sebab boleh pilih pendapat ni yang mengutamakan pendapat setengah ulama, bukan jumhur ulama dak. Sebab yang pertama harga yang beli itu adalah harga hakiki. Bukan sesuatu barang perniagaan, bagi sesuatu barang perniagaan yang dimilikinya, yang sudah ada dan tetapnya di dalam tangannya dan miliknya. Ini sebab pertama. Sebab harga yang beli itu, harga kita beli itu, harga 5,000 ataupun 500 tu, kita beli barang ni harga 5,000. Hak ni adalah harga hakiki, harga semati. Harga semati ni. Yang harga hakiki bagi sesuatu barang perniagaan yang dimilikinya. Ini ada harga semati, hak kita beli, barang kita milik semati, yang sudah ada dan tetapnya di dalam tangannya dan miliknya. Dia dari kita ni. Ini harga semati, 100% ini. Sebab tu, maknanya kita kira harga
hak kita beli. Hak ni cerak dah. Tak ada stok dah ni. Tak ada stok dah. Adapun harga nilai yang akan dijual itu adalah harga yang ada dalam gambaran jual, bukan hakiki. Adapun harga kita nak jual tu, kita beli 500, nak jual 700. Hak 200 lagi tu, dak le kira ya baru. Dak le kira ya. Apakah kita boleh jual 700 ataupun sikit ke barang jatuh tinggal 900 misalnya. Ada pun harga kita beli mai sengati 500, cerak 500 dah. Tak nak ganjil dah 500 ni. Nah, rugi laba apa? Kita beli 500. Kita beli hati 500. Lah ni jatuh harga 300. 500 ni kita beli. Naik ke 500 ni sebab tu beli 500. Faham tak? Hak 200 lagi kita jual 700 tu. Hak 200 laba tu dak boleh kira, dia angin dia. Dia angin. Faham tak? Adapun harga nilai yang akan dijual itu, harga nilai kita nak pramun hak nak jual tu adalah harga yang ada di dalam gambaran jual, bukan hakiki. Dia gambar ya. 200 ada 500 cing, 200 berapa dah? Ada. 1000 cing berapa dah? Hak tu lah gambar dia sedap itu ya bagus. Hakiki tak ada. Kerana barang yang akan dijual itu mungkin dapat dijual dengan sebenarnya pada alam kenyataan waqi'i ataupun tidak dapat dijualnya dengan sesuatu sebab ujian dari langit dan sebagainya. Sebab barang yang mana kita nak jual tu, kerana barang yang akan dijual itu mungkin dapat dijual dengan sebenarnya. Barang itu boleh jadi kita jual sengoti. Dan boleh jadi kita tak ada nak jual. Maksudnya tsunami habis ataupun bakar api sebab ujian pada langit. Lepas bau dia mau hancur habis. Kita kira zakat dah. Misalnya hak laba dia. Maka barang-barang itu akan bernasar tanpa dijualnya. Bagi tekan bernasar tak ada jual, bernasar. Biti kira zakat dah. Hak laba dia. Sedangkan harga kelabaannya telah pun dinilai untuk dikeluarkan zakatnya. Harga laba tak kira dah, tapi bagi tak jual. Maka ini merupakan suatu bebanan dan keberatan ke atas peniaga. Ini satu beban ni, itu keberatan lah. Dengan itu, mana kita kira dengan harga sengoti tu, okey, 100% lah tu. Harga hak gamuk-gamuk ataupun harga cadangin nak laku, nak jual, nak laba tu, hak tu adalah gambaran dan khayalan kita. Bukan hakiki dah. Dengan itu saya cenderung pada pendapat ulama mengatakan barang perniagaan kita tu dinilainya dengan harga kita beli, kerana tu hak cerak dah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, boleh pilih pendapat yang kedua tu, kerana antara syarat wajib zakat, kita klik pada syarat wajib zakat dulu, syarat umum tu. Kerana antara syarat wajib zakat ialah milik yang sempurna. Ni kena. Syarat wajib zakat milik sempurna. Barang ni kita milik sempurna, wajib zakat. Ini di antara syarat wajib zakatnya, bahasa barang tu kita milik sempurna. Manakala harga kelabaan yang dikira dan dinilai harga pasaran itu bukan lagi beradanya di dalam tangan peniaga, maka dia bukanlah suatu yang dimiliki dengan sempurnanya. Syarat wajib zakat ialah kita milik barang sempurna. Sekarang ni barang kita milik ni hak sempurnanya berapa? Harga 5,000, hal yang sempurna. Ada pun laba atau kira tu kita milik lagi tu dia. Milik lagi. Hak mana kita milik? Kita milik hak 5,000 ni, 5,000 susu ni. Hak kita kira jual 7,000 ataupun 700 tu, hak 200 ataupun hak 2,000 hak lebih hak laba tu, hak tu tak ada milik pas sekarang lagi. Hak milik sengati hak ni, ada ni. Hak 500 ni. Kalau gitu, kita kira zakat daripada barang yang mana kita belum milik lagi tu, tak cukup syarat. Tak kena dengan syarat yang mana para ulama semua mengatakan syaratnya ialah milik sempurna. Laba duk kira-kira gamak-gamak tu, tak ada milik sempurna lagi. Tak ada milik pas sekarang lagi. Tak milik lagi. Dengan itu, kita nilaikan harga barang mengikut harga kita beli, itu adalah kena pada tempatnya. Milik sempurna dan sungguh hak tu.
Faham tak? Dia mau jual baju, ada lo ni sang baju pada Mekah gapo baju abayah juga gapo dak. Berapa seselah tu? Beli Mekah harga 1,000, jual sini 2,000. 1,000 selah laba misalnya ataupun 500 selah. Lepas tu lah kedai tu ada beratus lah. Bila nak nilai harga, kena kira harga laba. Jual tak lagi. Tu mana bukan waqi'i benda tu. Wallahu alam. Ini adalah saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Yang kedua. Ini adalah pendapat ulama yang mana kita pilih. Terserahlah pada kita. Dia nak makan pendapat pertama, mereka pendapat pertama. Pendapat jumhur ulama tu kira harga laba sekali. Pendapat kedua ni kira harga hak kita beli. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan cara kita nak nilai harga barang perniagaan kita bila sampai cukup setahun. Maka terserahlah pada ikhwan akhwat sekalian nak pilih mana pendapat antara dua ni. Terserahlah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan titik ataupun nuktah yang kelima yang mana kita sedang bicara ialah cara menilaikan harga barang perniagaan. Adakah dikira dengan harga kita beli ataupun harga kita jual? Maka itulah dua pendapat dan saya pilih pendapat ulama mengatakan kita nilai dengan harga yang mana kita beli kerana itu adalah harga waqi'i, dia bagai hak semati ada pada kita. Wallahu alam. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita berpindah pula pada nuktah yang ke-6. Dengan apakah dinilaikan nisab perniagaan itu? Dengan apakah dinilaikan nisab perniagaan itu? Barang-barang perniagaan itu dinilainya dengan harga emas atau harga perak. Jadi barang niaga kita tu setelah kita nilai boleh dah harga banyak ana, kita nak kira nisab dia tu nak nilai dengan harga dengan gapo? Dengan emas ataupun dengan perak. Nak nilai nisab dengan emas atau perak. Mengikut pendapat jumhur ulama bahawa barang perniagaan itu apabila sampai holnya maka dinilainya dengan penilaian harga yang terlebih manfaat dan beruntung kepada fuqara dan masakin sama ada dengan emas atau perak. Jadi kita nak nilai nisab kita tu dengan emas atau perak mengikut pendapat jumhur ulama ialah kita nilai barang niaga kita tu bila sampai holnya ialah nilai dengan harga yang lebih manfaat kepada fuqara dan masakin. Hak mana lebih manfaat? Hak mana lebih faedah kepada fuqara dan masakin, maka kita nilai dengan hak itulah. Sama ada dengan emas ataupun dengan perak. Hak mana lebih untung pada fuqara dan masakin? Lebih faedah pada mereka itu. Sekiranya penilaian itu dengan sampai nisabnya dengan penilaian harga perak ialah 11,769 kalau kita kira awal tahun baru ni, tahun 2010 tu. Awal tahun. Loan ini kita boleh 12,000. Ya emas perak ni naik sikit sangat tak banyak naik. Ya tak mabuk supaya emas dah. Emas ni supaya agak mabuk dah, supaya tua asal dah. Duk musim semua dia tu. Perak tak. Jadi kalaulah kita nilaikan barang niaga kita tu, sekiranya penilaian barang itu sampai nisabnya dengan penilaian harga perak ialah 11,769 ataupun 12,000 kita katakan mudah kira. Dan tidak sampai nisabnya dengan penilaian harga emas 98,119 ataupun berbulah 100,000 dah lah ni. Lebih kurang ada 100,000 mah naik macam. Maka dinilainya dengan harga perak supaya golongan fuqara dan masakin terlebih mendapat manfaat dan untung daripadanya. Jadi kita dapati sisi jumhur ulama yang mengatakan kita nak nilai dengan emas atau perak, tengok mana maslahat pada fuqara masakin. Kalaulah harga kita nilai harga perak duk 12,000, kalau kira dengan harga emas duk 90,000 ataupun 100,000, maka kita nilai dengan perak. Sebab dengan perak ni 12,000 sampai nisab dah. Boleh zakat dah.
lebih manfaat pada masakin. Kalau istiqamah, lama lagi nak boleh bila zakat. Itu tak? Jadi nampaknya buat dunia sekarang ni nisab perniagaan ataupun nisab wang kertas dan seterusnya, dia kena kira dengan nisab perak lah, yang lebih manfaat dan maslahat pada fuqara dan masakin. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Untuk nilai nisab perniagaan kita nilai dengan perak adalah lebih baik dan lebih maslahat insya-Allah. Perhatian. Yang pertama, sebagaimana telah dinyatakan pada zakat wang kertas dahulu, bahwasanya kita memilih pendapat ulama pada menilaikan wang kertas itu dengan wang perak, bukan dengan wang emas. Kita bercara dah dulu hubungan dengan zakat wang kertas dulu, bahwasanya kita adalah lebih cenderung pada pendapat yang menilaikan wang kertas itu dengan wang perak. Maknanya 12,000 ataupun 11,769 baht. Ikut harga dulu, bukan dengan wang emas. Kalau kira wang emas tu adalah 90,000 lebih. Dengan itu kita ada duit kertas ni, kita bercara dah dulu, kita pilih pendapat dinilaikan dengan harga perak. Dengan itu akan terdapat bilangan orang yang dapat mengeluarkan zakat terlebih banyak. Bila kita pilih pendapat tu, kita akan dapatlah orang yang keluar zakat tu lebih banyaklah, ramai. Sebab cepat sampai nisab. Mana kita tu boleh tunaikan rukun Islam tu banyak sikit. Yang sampai nisab keluar zakat ni, kita tunai rukun Islam. Jadi kalau tak keluar zakat tu kita tu nanti zakat perasa lah. Zakat perasa lah. Jadi kalau kita dapat keluar zakat wang kertas kata, kita menega, kita keluar juga 12,000 keluar zakat, 12,000 keluar zakat, masya-Allah. Banyaklah kita keluar zakat dan banyak orang fuqara masakin dapat manfaat padanya insya-Allah. Yang kedua, bina di atas pilihan di atas tadi, bila kita pilih pendapat hubungan dengan wang kertas, kita pilih pendapat mengatakan dinilai dengan harga perak, maka barang-barang perniagaan juga dinilai harganya dengan harga perak. Kalau itu bagi meniaga ni, kita kena nilai dengan harga nisab perak. Nisab perak ialah 12,000. Maka akan terdapat ramai bilangan peniaga-peniaga yang sampai nisab perniagaannya dan dapat mengeluarkan zakat perniagaan mereka. Alhamdulillah. Dengan itu kita akan dapat ramai orang boleh berniaga. Puak jual baju galah boleh berniaga, boleh jual. Puak ikutlah apa. Jual kedai roncik boleh keluar zakat, cukup setahun 12,000 boleh keluar zakat. Dan ramai pula golongan masakin yang akan dapat bernikmat dengan zakat itu insya-Allah. Orang masakin pun akan dapat manfaat banyak. Inilah kita ikut pendapat ni, dia akan lahir ruh zakat tu ada. Ruh zakat, hikmat zakat tu ada. Kalau kita nak pakai nisab emas tu, lama nak jadi. Lama. Payah sampai nisab kita. Akhir tahun tak ada duit. 12,000 tu je kena ada. 15,000 ada, orang meniaga ada. 15,000 modal. Kira bagai-bagai kedai tu je kena ada lah. Maka dengan itu akan dapatlah bernikmat dengan apa dia? Zakat itu. Kita dapat bernikmat dengan rezeki Allah dan apa dia? Orang masakin pun dapat bernikmat sama. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan apa dia? Beberapa nuktah yang mana kita bercara ini berkenaan dengan zakat perniagaan. Alhamdulillah hari ini banyak kita tu meniaga, banyak meniaga dengan baju galahnya, ngapai macam-macam meniaga. Maka insya-Allah bila kita mengikut pendapat ni, kita akan dapat keluarkan zakat. Dan kita mengikut pendapat ni cepat keluar zakat. Tapi kita kira pula murai ke orang meniaga tu, kita mengikut pendapat kata nisab dia tu dinilaikan dengan harga hak dia beli, bukan harga jual dak. Ya maknanya ada keringanan, ada ringgit bagi dia situ dah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan pelajaran kita hari ini, hubungan dengan zakat. Dan saya hari ini ingin nak beri satu benda yang gembira pada kita dan suka hati pada kita sekali lagi, hubungan dengan ilmu-ilmu ni
Kita banyak lagi kurang ilmu. Maka sekarang ni ada satu buku keluar baru daripada ikhwah kita. Buku ni adalah bahasa ditulis oleh Abu Hasan Nadwi daripada India. Nama dia bahasa Arabnya Madza Qasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Madza Qasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Apakah ruginya dunia alam ni sebab kejatuhan orang Islam. Buku ni lama dah tulis dan diterjemahkan pada beberapa bahasa. Tapi tempat kita tak ada. Hari ni alhamdulillah saudara kita Ustaz Nasrullah bin Tayyib dan Ustaz Muzlan dapat terjemahkan buku ni untuk kita tempat tapi dengan bahasa Thai, bahasa Sia. Maka bagi mereka yang berminat bahasa Sia tu boleh beli buku ni baca. Buku ni molek untuk kita tahu kata bagaimana dunia ni adalah ruginya sebab kejatuhan orang Islam. Dan kita boleh tahu kata kita orang Islam ni gapo dia ketinggian kita orang Islam. Bila kita jatuh dia mau rugilah. Jatuhlah dia maunya. Maka buku ni boleh tunjuk pada kita. Maka saya sendalah supaya orang yang mahir bahasa Sia tu beli buku ni baca untuk kita nak kenal diri kita sendiri dan boleh kita tu jaga anak cucu kita dia mau tu berasa. Kalaulah anak cucu kita tak baca buku ni, dia tak berasa juga kata kebanggaan Islam tu. Ini sebagai syurah, ini sebagai benda faedah pada kita untuk bagi tahu pada kita sekalian. Terima kasih kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Semoga kita sesama adalah berada dalam minhaj Allah SWT dan kita bersama dapat menjaga agama Allah SWT insya-Allah. Jazakumullahu khairan jazak. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.